diraikan Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Nahi Allah, khususnya di Tuan Kuasa Masjid mungkin Taman Guru dan muslimin dan muslimat sekalian. Pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita berada dalam majlis yang mulia ini. Dengan bermula kita solat maghrib secara berjemaah. Kemudian selepas ini kita akan sama-sama berada dalam majlis ilmu untuk sama-sama mendengar kuliah maghrib yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz kita. Dan seterusnya kita akan sudahi dengan solat isyak secara berjemaah. Seolah-olah kita berada di salah satu daripada taman-taman syurga. Terlebih dahulu saya nak ucapkan tahniah kepada muslimin dan muslimat sekalian kerana dapat hadir ke masjid yang mulia ini, dan seterusnya mengucapkan selamat datang kepada Al-Fadil Dr. Muhammad Nahi yang pertama kali datang ke masjid kita ni. Dan terima kasih banyaklah kerana memenuhi liputan kita dengan jadual kuliah yang padatlah. Jadi dia minta excuse dengan tempat kuliah maghrib pada malam ini untuk datang ke tempat kita. Sedikit sebanyak latar belakang pendidikan Dr. Muhammad Nahi ini. Beliau merupakan anak jati kelahiran anak Kelantan, dilahirkan di Kampung Kedai Baru, Kota Baru, Kelantan, mendapat pendidikan menengah di Mahat Lelaki, Kota Baru. Seterusnya melanjutkan pelajaran, mendapat ijazah pertama di UKM, kemudian ijazah sarjana, ijazah kedua di UKM, dan seterusnya mendapat ijazah kedoktoran di UTM. Dan sekarang menjawab jawatan sebagai pensyarah kanan di IPGMK, Institut Perguruan Malaysia, Kampus Kota Baru, di Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Negeri Kelantan. Jadi itu merupakan sedikit sebanyak latar belakang berkaitan dengan Dr. Muhammad Nahi bin Abdullah. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menyebut dan persilakan Dr. Muhammad Nahi bin Abdullah untuk menyampaikan kuliah maghrib yang bertajuk syukur nikmat masa. Syukuri nikmat masa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahbihi ajma'in. Qala bisal sadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih kepada si majlis Guru sendiri, Tuan Imam, Tuan Bila, ahli terkuasa masjid, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kerana kali pertama dapat hadir pada malam ini dan hadirin ramai. Dan mudah-mudahan dengan masa di antara maghrib dan isyak kita cuba penuhi dengan sedikit pendekatan untuk diri berceramah dan tentuan sekian. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang boleh. Jadi tajuk yang cuba kita bincang dalam masa pendek ini, tuan, iaitu berkaitan dengan syukuri nikmat masa.
Bila kita bincang tentang masa, tentu banyak perkara-perkara berkaitan dengan masa yang kadang-kadang kita mungkin tidak sedar. Satu ayat yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Jangan kamu membazir dengan cara melampau ke atas, sebab amalan membazir itu adalah amalan syaitan, dan syaitan itu adalah musuh kamu yang akan ada. Para ulama cuba bahas tentang ayat ini tuan, dan sebagian para ulama menyebut tentang salah satu perkara yang menjadi pembaziran yang kadang-kadang kita umat Islam tidak sedar. Yang kita nampak kadang-kadang membazir itu menyebabkan makanan, minuman, pakaian. Tapi perlu diingat bahawasanya ramai dalam kalangan manusia yang membazir masa dengan melakukan perkara-perkara tidak berfaedah, dengan melakukan perkara-perkara yang lebih teruk daripada itu, dengan melakukan berbagai dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan masa, tuan-tuan, ada 3 yang disebut dalam Al-Quran. Pertama sekali disebut ad-dahr. Ad-dahr ini berkaitan dengan masa yang lalu. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura. Kita tak ada apa-apa ilmu tentang masa yang lalu berkaitan dengan alam roh. Kemudian ada satu kalimah disebut al-waqtu. Al-waqtu ni ialah masa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Salat itu adalah satu perkara yang telah ditentukan oleh Allah Taala dan ada masa. Ada masa. Yang ketiga disebut al-asri. Al-asri ini adalah masa yang disebut bermula saja kita lahir sehingga kita bertemu dengan ajal. Mula kita lahir sehingga kita bertemu dengan ajal. Ajal mungkin ketika remaja, mungkin dewasa, mungkin usia yang tua. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal sampai kepada manusia tadi, Allah Ta'ala tidak kemudiankan, Allah Ta'ala tidak dahulukan waktu saat. Maksudnya bila sampai ajal, bila tempoh masa yang diberi oleh Allah SWT kepada seseorang manusia tadi. Jadi kita, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi 5 masa. Tanpa kita sedar, masa berlalu. Dan disebut dalam hadis akhir zaman, la taqumu as-sa'ah hatta yataqarraba az-zaman. Ini hadis daripada Anas bin Malik. Riwayat Tirmizi, tidak akan berlaku kiamat sehingga kita merasa masa itu pendek, cepat berlalu. Fatakun sanah kasyahri, sebulan kita rasa macam setahun, kita rasa macam sebulan. Tahun lepas dah puasa ni dah masuk Syaban, dah nak puasa 12 hari bulan Oktober atau 12 hari bulan masa nanti kita akan berpuasa. Sekarang masuk Syaban, kita pun tak ingat hari ni berapa Syaban. Kemudian kita akan jumpa di 10 Syaban. Di 10 tu ingatlah, sebab biasa majlis ada kat surah masjid kan, tak ada jamuan. 10 Syaban masuk saja Ramadan, masa akan berlalu begitu pantas itu. Wa yakunu syahri ka Jumaah, sebulan kita akan rasa seperti seminggu. Bila puasa ni, bila dah bunyi lagu raya tu, tak lama lah tu. Budaya lama tak habis-habis lagi. Bila dah pasang lagu raya, dah tak ingat ada 10 akhir Ramadan. Semua dah busu-busu kat pasar raya. Wa yakunu Jumaah kal-yawm, seminggu dirasa seperti sehari.
khutbah Jumaat minggu lepas, bila kita tanya hari Jumaat, tak ingat dia tajuk apa. Dah esok lusa tajuk baru pula. Cepatnya masa berlalu tuan-tuan. Kita akan bertemu Jumaat silih berganti dengan begitu cepat. Wa yaqulu al-yawm kas-sa'ah. Sehari kita rasa seperti 1 jam. Tuan-tuan nak tahu cepat tak cepat masa berlalu, tuan-tuan jangan tanya orang yang sibuk dengan kerja. Tuan-tuan tanya orang yang dah pencen, apa aktiviti dia? Cepat tak cepat masa berlalu? Dia akan sebut cepat masa berlalu, walaupun dia pencen. Macam-macam aktiviti dia. Tuan-tuan nak tahu cepat tak cepat masa berlalu, tanya orang sakit. Pergi ke hospital, tanya orang sakit. Dah sakit, terlantar, mata buta. Bila saya tanya macam mana masa, rasa macam mana, di antara subuh hingga zuhur. Subuh zuhur tu rasa lama sikit lah. Zuhur ke asar maghrib isyak sekejap. Sedangkan mata dia buta tuan. Duduk terlantar, tak tahu nak buat apa dah bertahun-tahun dah, tapi dia rasa cepatnya masa di antara setiap waktu solat. Wa takunu sa'ah qadar madbina. 1 jam tu dirasakan seperti 1 petikan api. Cepat masa berlalu tuan. Apa punya kuliah cukup waktu Isya membukti. Ada jemaah kata sambung sikit lagi. Sambung macam mana? Masa dibutuhkan sampai Isya saja. Sambung boleh kita ambil masa perjalanan. Kita tengok bola 4 minit kan, 4 minit cukup. Sebab di depan saya ni macam-macam ada keperluan. Kita jangan fikir kita tak ada masalah. Sekali-sekala datang ni macam-macam benda nak cerita. Orang yang mendengar ada keperluan. Nak bangun sebuah salah, tak bangun sebuah salah. Sekali dia tengok macam mana, dia tenung mata macam mana. Macam lama bodoh kan. Lepas tu dia tengok mana tu. Mula tengok muka macam lama, lepas tu tengok muka apa? Dia tengok muka pintu mana? Silup pandang lagi kan? Tengok apa? Muka jam ni. Baik. Jadi para ulama sebut kenapa masa itu cepat, sebenarnya keberkatan pada masa telah ditarik oleh Allah SWT. Masa sama je tuan. Tapi sebab keberkatan pada masa itu Allah Ta'ala tarik, manusia sibuk dengan urusan dunia, hubbud dunia, wa karahiyatul maut, benci kepada kematian, tak nak mati kalau boleh. Maka dia merasakan hari berlalu begitu cepat. Banyak pekerjaan yang nak dibuat, banyak perkara yang dicapai dalam kehidupan dia, akhir sekali berlalu masa tak sedar usia telah meningkat. Tahu-tahu orang panggil makcik, Ambo jaga kau panggil abang ni, jaga lah orang yang bodoh itu abang. Biasa kat terima kasih makcik, kabarlah diri kita dah pun. Tapi kalau orang panggil hantuk tu lebih sikit pada makcik ni. Tanpa kita sedar, kita telah meninggalkan masa tuan-tuan, dan masa berlalu begitu matas. Jadi kita kena ingat tuan-tuan, setiap masa Allah Ta'ala bagi, pasti Allah Ta'ala akan tanya, dan pasti ada penghisapan. Ada penghisapan yang berkaitan dengan mizan al-yawm, kata para ulama, timbangan harian. Allah Ta'ala akan nilai dari sudut semaya. Semaya hari-hari di bawah tu, tak ada SD, sakit ke tak sakit semaya. Masuk hospital ke semaya. Ada orang diuji bila masuk hospital, stop sekejap semaya. Sedangkan semaya, walaupun cara pun kena semaya, sebab dia jadi dihitung setiap hari. Ada rukhsah dalam ibadat solat, tak boleh berdiri sambil duduk, sambil baring, dengan kelopak mata pun boleh solat. Tapi tentu pergi di hospital, tentu tengok
hakikat yang berlaku di hospital. Ramai orang solat ke, ramai tak solat. Kalau kita tanya kenapa tak solat, adalah alasannya. Baik, mizanul usbu, timbangan mingguan, seperti solat Jumaat. Setiap mungkin adakah anak mungkin semua pergi solat Jumaat? Wallahu a'lam. Tetapi perhitungan di akhirat kelak pasti Allah Ta'ala akan tanya. Kalau tuan pergi di Aceh, saya kebetulan ada peluang pergi di Aceh tuan, di buat program ke sana. Hari Jumaat akan ada poli-poli wanita yang memberi syarat supaya lelaki ini pergi solat Jumaat. Kalau tak pergi, mereka akan tangkap, mereka akan dakwah. Bagus kan suasana itu kan? Tujuan apa? Nak jaga masyarakat supaya ambil berat terhadap mizanul usbu, timbangan mingguan, iaitu solat Jumaat. Kemudian ada mizanul am, timbangan untuk setahun, iaitu amalan puasa. Puasa tuan, tak lama kita akan puasa. Kemudian ada satu lagi timbangan yang dipanggil mizanul umum, timbangan sepanjang umur kita, iaitu ibadah haji. Kita yang tahu kemampuan kita tuan. Ibadah haji ini bergantung pada kemampuan. Ada yang dapat duit pencen sampai 300-400 ribu. Saya tanya, macam mana? Bila nak pergi haji? Dia kata tunggu muasasah. Bila muasasah? 2030. Masa tu dia 70 lebih dah. Mak kata kenapa tak guna sebahagian duit yang ada tu untuk pergi ambil package yang mahal sikit. Rumah tak siap, anak belajar. Kita boleh jawab di hadapan manusia, di hadapan Allah. Allah Ta'ala nak tahu jawapan kesungguhan. Tanya. Ada seorang hamba Allah apa cerita tentang haji itu tuan, kepentingan ibadat haji. Tahun berikutnya, tahun ni contoh dia daftar 2004 ni boleh pergi contoh dah. Dia bawa ibu dia, ayah dia, dan dia sekali. Package 100,000 seorang. Dan hati kita kata berapa lah duit dia ada tuan. Dia pun tak beritahu berapa ada. Bukan soal ada berapa, soal tanggungjawab, dan itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kesungguhan, keimanan itu bergantung pada diri masing-masing. Baik. Bila cerita tentang masa tuan-tuan, masa ni cepat sangat berlalu. Sebab tu dia akhirat-akhirat Allah Ta'ala sebut ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Di akhirat-akhirat manusia merasakan hidup atas muka bumi ni di antara pagi terbit fajar sehingga masa waktu duha. Jangan masa. Ini pandangan disebut oleh ahli tafsir itu Qatadah. Ataupun di antara waktu asar hingga maghrib. Pendek tu kan. Dia hidup mungkin 60 tahun, 50 tahun, tetapi di akhirat-akhirat dia rasa seperti dia hidup atas muka bumi di antara subuh hingga ke waktu duha, ataupun di antara waktu asar hingga waktu maghrib. Pendek masa. Pada masa itu menyesal. Allah Ta'ala sebut penyesalan kepada orang kafir tuan-tuan. Allah Ta'ala tuju juga kepada orang beriman yang lalai. Orang yang kufur kepada Allah Ta'ala walaupun dia orang Islam, orang asli yang kekal dalam maksiat, walaupun ayat-ayat Quran dituju pada orang kafir. Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Bila Allah bagi kitab tuan-tuan, di masyarakat Allah bagi kitab, Allah Ta'ala suruh baca sedikit kitab tu. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Allah Ta'ala suruh baca sedikit kitab, nak menandakan bahawasanya adilnya Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala ada malaikat raqib atid yang catat semua amalan.
Allah Ta'ala tahu setiap amalan manusia. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tuhan tahu, tetapi Tuhan nak tunjuk keadilan dia supaya manusia tidak ada dakwa-dakwa terhadap Allah Ta'ala. Iqra' kitabaka kafaa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Hari ini Isa Allah Ta'ala suruh baca sikit kitab. Buka lembaran kitab satu persatu. Ya waladana mali hadzal kitab, celaka kata orang kafir. Kitab apa ni? Semua tertulis, yang besar tertulis, yang kecil pun tertulis. Ambil selipar masjid, tak hantar balik pun tulis juga. Niat nak pindah kan, bukan nak ambil, pindah je. Dah jadi harta kat rumah malam. Selipar tu dah bilik air kan, bukan kat sini ya, dia naik tempat ni. Tak sengaja kan, tak ada tetap gitu. Sebab tu kalau rumah kita prihatin sangat, kita ambil selipar ke mana ni? Tak suruh pergi atas sekarang. Habis macam mana? Balik kaki ayam macam tu. Tak pernah sabar tuan-tuan. Pinjam sekejap, tapi pinjam-pinjam nantar. Sebab itu hak masjid. Banyak ayat-ayat Quran tuan-tuan yang manusia munguk di akhirat kelak. Kerana apa? Kerana mereka tak guna masa ketika hidup di atas muka bumi ini. Allah Ta'ala izin mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu'minun. Ayat ni tentu hafal sejak pagi Jumaat. Kalau tak iman tak mari tu boleh ganti jadi tak iman sembahyang. Sudah apa ayat. Allah Ta'ala gambar mana-mana orang yang melakukan dosa tu dalam akhirat kelak. Bila Allah tunjuklah kesudahan mereka di mana, pada masa itu dah baru yakin, percaya apa yang akan berlaku, maka dia nak kembali ke atas muka bumi. Ajazihna am sabarna malana min mahis. Pada kata hari ini kamu merintih, meraung, menangis, ataupun kamu bersabar dengan kesusahan, penyiksaan api neraka, kamu tidak ada jalan lain untuk keluar. Merintih, merayu kepada Allah Ta'ala, atau bersabar dengan kesakitan, Allah Ta'ala tak bagi keluar. Atau muka bumi tentuan kalau kita merintih, merayu kepada orang, insyaAllah Allah Ta'ala akan bantu kita kalau kita rusak. Ataupun kita bersabar, pasti ada penyelesaian kehidupan kita di dunia. Tapi di akhirat kelak, bersabar dengan kesakitan, merintih dengan kesakitan, tidak ada jalan keluar kekal abad-abad selama. Sebab tu bagi orang yang nampak hakikat akhirat tuan-tuan, mereka tidak akan rasa keluh kesah dengan kehidupan dunia. Tak apalah tak dapat dunia pun, sebab banyak lagi nikmat lahir yang Tuhan bagi. Kan ada orang buruk kan tuan-tuan, susah hidup, harga barang naik sebagainya. Dalam keadaan yang buruk, kesusahan kehidupan tuan-tuan, dia tidak sedar bahawasanya banyak nikmat-nikmat yang akan ada bagi yang dia tidak pernah syukuri dan tidak bersyukur. Dan ramai orang tidak sedar bahawasanya sebesar-besar nikmat seseorang itu dapat menunaikan ibadat dan taat kepada perintah Allah SWT. Tentu ada 4 mari malam ni tuan-tuan, sembahyang jemaah dengan kuliah, itu nikmat besar. Tidak semua dapat. Ada orang tanya, kalau kita dengar kuliah dalam TikTok ataupun Facebook macam mana? Tak ada masalah. Boleh ada juga. Tak ada. Tetapi dengan kita mari ke masjid, tuan-tuan, kita boleh bersilaturahim, kita boleh niat iktikaf, kita boleh solat berjemaah. Banyak kebaikan. Setiap langkah kita letak, Allah Ta'ala ampun dosa kita, Allah Ta'ala tambah satu kebaikan. Pergi dan balik dalam perjalanan kita. Malaikat rahmat sentiasa memayungi kita dengan payung rahmat. Dan perkara itu tak berlaku ketika berada di rumah. Di rumah kita dapatlah pahala dengan kuliah, dapat pahala.
tapi pahala etika kita tak dapat. Jadi alangkah baik kalau kita datang ke masjid, tapi tak salah sekali-sekala mungkin kita ada keuzuran, kita tengok di rumah live. Baik, kita kena ingat pertama, masa bergerak begitu pantas. Yang kedua, masa berlalu tidak akan kembali. Pepatah Melayu sebut apa? Tengok, masa itu emas. Emas dengan ini yang dicari, insyaAllah boleh cari. Setelah daripada emas, kita nak sebab masa itu adalah kehidupan kita yang menentukan kejayaan kita, baik dunia maupun akhirat. Dunia kalau tak berjaya okey lagi, tapi kalau akhirat tidak berjaya, disebut khusran mubin dalam Al-Quran. Orang yang rugi yang teramat nyata. Dan bila seorang berjaya, zalikal fawzul kamil, itu kejayaan yang maksud. Dapat masuk syurga. Syurga pula Jannatul Firdaus. Masuk syurga pula tanpa hisab. Ada 70,000 umat Nabi Muhammad SAW masuk syurga tanpa hisab. Ditambah lagi. Masuk pula satu keluarga. Masya Allah. Satu kampung masuk, satu Korea. Sama seperti kita seronok bila bertemu dengan saudara mara kita dari raya, tuan-tuan. Begitulah keseronokan yang kita rasa bila kita dapat berkumpul dengan saudara mara di dalam syurga. Itu matlamat orang yang beriman. Kata Hasan al-Basri, "Ma min yawmin yamshaqqu fajruhu illa wa yunadi ya ibn Adam." Kata Hasan al-Basri, setiap mana masa itu berlalu, masa itu datang, keluarnya fajar, masa akan menyeru kepada kamu. Dua perkara disuruh Tuhan. Terbitnya fajar akan menyeru kepada kita dua perkara. Ana khalqum jadidun wa ala amalika syahid. Wa tazawwad minni. Wahai anak Adam, aku adalah masa yang baru. Hari baru, masa baru. Waktu jadi waktu baru. Allah Ta'ala beri peluang pada orang hidup, semua dapat masa-masa baru. Hanya pekerjaan kamu yang menjadi saksi, maka ambillah aku untuk bekal. Apa yang kita buat, tuan-tuan, sepanjang masa, ianya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa inni idza madaitu la a'udu ila yaumil qiyamah. Setelah mana masa itu berlalu, maka dia tidak akan kembali sampai hari kiamat. Adalah mudah-mudahan tak ada habis. Hari semalam jadi tinggal kenangan. Hari ini adalah hari realiti yang kita tempuhi. Dan hari esok hari ia belum tentu. Ada orang yang minta bagi beli roti, beli makanan, pasar malam, banyak beli. Hari esok, nak makan hari esok. Dia nak simbang tu anak dia pergi sekolah. Malam tu ajar dia datang, tak sempat makan roti kali ni. Yakin dia tuan beli roti kali dia, besok nak buat sandwich. Macam-macam lah. Nak cicah dengan kopi pun. Rupanya pagi besok tak sempat. Malam tu juga. Pagi dia duduk sembah dalam kuliah. Pada kuliah duduk sembah tentang malamnya dengan cerita indah. Begitu cepat kematian datang. Allah Ta'ala tidak kemudian sesaat dan tidak dahulukan sesaat. Jadi apa yang ada pada kita tak ada apa-apa, tuan-tuan. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Maka kata ini, kamu datang padaku sorang-sorang. Sama seperti dulu kamu datang kata muka bumi ini sorang. Keluar pada perutmu sorang. Kamu datang jumpa aku hari ini kata tanah sorang-sorang. Sama seperti awal kejadian kamu sorang-sorang.
Fatalaqtum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Kamu akan tinggal apa yang kamu usahakan, dan kamu akan tinggal dunia yang kamu usahakan. Tinggal kereta dalam keadaan tak selesai lagi hutang atau hari bank. Tinggal rumah tak ada berarti tak apa. Tinggal hutang sana hutang sini, tinggal duit dalam bank, saham dan sebagainya, itu menjadi hak kepada waris. Untunglah kepada waris ini. Tetapi masa hidup atas muka bumi, kalau harta tadi tidak dimanfaatkan, maka dia tidak dapat balasannya. Dapat anak yang bukan anak yang saleh, wa'iyadzubillah min dzalik. Harta tadi tidak diinfakkan jalan Allah Ta'ala, bahkan bergaduh. Patut bila mati seseorang tuan, harta tu diselesaikan dulu daripada yang awal dulu. Selesaikan hutang semua sekali dulu, haji semua sekali, wasiat selesai semua sekali, baru dah boleh bagi harta pusaka. Bergaduh tanpa sempat diselesaikan hutang-hutang yang menjadi hutang-hutang yang wajib. Banyak berlaku dalam masyarakat sebagai iktibar dan ajaran kepada kita bahawasanya harta yang dikumpul untuk si waris. Tetapi kalau waris orang yang baik, orang yang beriman dan dididik semasa kita hidup di atas muka bumi, tuan-tuan, dia akan ikut jejak langkah kita. Sebab tu bila kita mari ke masjid hari Jumaat, tuan, kita tak masuk ke tabung, tak apa. Kita bagi duit ke anak cucu kita. Katakan 5 orang, 2 orang kita, bagi RM10 seorang. Jangan bagi RM1 seorang. Kalau bagi RM1 seorang, besok dia kerja gaji dia RM40,000 pun dah kawan RM1 juga. Bagi RM10 seorang, RM20. Sebulan berapa? RM80. Oh, besar RM80 tuan. Sah betul. Sah tak sah? Sah. Ya, kau besar. Tuan pergi di kedai makan yang ada ikan bakar. Apa pun tu dah kena belanja, mana gila. Dah kena belanja. Purata satu keluarga makan ikan bakar ni tuan, dia tak kuat ni 100. 300, 400, 500. Oh, dia makan luar biasa tuan. Macam balang dendam. Dia balik sekali-sekala ya. Oh, balik duit banyak dia. Melabur di kedai ikan bakar. Tapi bila buat masjid RM1, minyak berapa kali naik dah, gula berapa kali naik dah, garam berapa kali naik dah, cemek dah besar dia tinggal. Sebesar-besar kuih cemek tu dulu tu, sekarang ni sekali telap hilang. RM1 lagi, RM1 lagi. Ada satu masjid dah tuan, biar Allah yang sebut direct. Sebab Abang terlibat 3 tahun dengan imam di Kelantan. Ada 1,200 buah masjid mukim di Kelantan. Kita ada program. Kita ada buat di pulau-pulau di pulau. Saya ingat sebut di Terengganu tuan-tuan, pulau perhentian. Kita ada buat di Ilim dan kita last kali kita buat di hotel di Kak Tunjuk di hotel. Ada 2-3 sini kan itu. Ada lagi masjid yang dapat 300 satu hari Jumaat. Nama suku kuala tema sebab apa dapat 300? Sebab masing-masing bau di sini. Tu imam camping sekali saja ke mana sekali saja RM10. Terima kata tengok dia akan berganda daripada 300 dalam 10 jadi berapa? RM3,000. Sekali dia jangan mana sekali, takut periksa nanti. Tak tahu nanti mengatur buat atau buat. Kalau bab akhirat berkira sangat, tapi bab dunia kita tak pernah berkira. Yang lebih dahsyat lagi tentang makan dan bazir pula. Order macam-macam, bazir makan. Allah. Sama sikit lagi tuan-tuan. Kata Hasan Al-Banna pula, kita naklah menghargai masa. Dia tak nilai harga masa tu. Wal hayatu fa hayatul insan ila al-waqt alladhi yaqdihi min sa'ah
min sa'atil milad ila sa'atil wafat. Masa itu tiada ertinya hidup manusia itu selain daripada masa yang dia beramal semenjak dia lahir hingga dia mati. Nilai masa tadi sekiranya orang itu beramal. Amalan macam mana? Amalan yang baik, amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari masa berlalu, dia sentiasa meningkatkan amalan-amalan kebaikan. Kata Hasan al-Basri, "Bin Adam innama anta ayyamun majmu'ah, kullama dhahaba al-yawm dhahaba al-maut." Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu hidup hanya beberapa hari saja. Setiap berlalunya hari, maka akan hilang separuh daripada usia kamu. Tentu balik, buka, tengok IC masing-masing, bila tarikh. Bila tarikh? Tarikh lahir tahun semodoh. Tok ngapa tahun belakang tu? Si ambil buku di pelik kereta 1972, lahir 1972, buku di kereta. Nai bulan 5, 0905, tu tarikh lahir dia tu. Bunyi tu. 10 minit kan masa itu lah. Tadi 4 minit tambah sikit. Tarikh mati. Cuba dia tengok mana satu. Kalau kad ATM dia ada tarikh expiry, dicuri tadi. Rupanya expiry. 10 tahun kad ATM dia tarikh expiry. Lutu loh, tengok orang ada patut tak. Cocok tak dapat duit. Balik masing-masing tengok dalam kad IC itu bila tarikh mati. Tak ada tarikh. Bila tak ada tarikh, bersiap serius. Apa panggil apa dia jogging pagi-pagi pergi jogging kaya bersikap 40 kilo sehari. Ya Allah, ajar dia tak kira tu, padahal dia tak kira betul. Orang sihat tu jalan dia ni jalan dia enggak kerah. Kita tahu tu ajar kat dia. Ada orang punya takut kat buaya tu, takut sangat. Tengok sungai tabar. Dah kali mati sama buaya. Di rumah saya dah tengok dia beli buaya, pesan mati. Mati ke buaya tu. Dia boleh takut ke buaya tu. Kau ni pergi ceramah, kalau kita mendengar tak ada kampung ni. Kampung Lulu. Tak dengar. Dia kalau sebelah sungai tu jerit berpusat. Peda Selasa masuk Kuala Sejarah Projek 21 kampung Muara Sungai. Muara Sungai, sekolah rendah kuasaan Muara Sungai. Ada satu masjid situ, Masjid Kampung Lulu. Kali pertama masuk dari Yadim, saya bagi ceramah untuk Yadim. Kemudian kali kedua panggil lagi Istiwa Melo. Dijamu ikan sungai udang, oh nikmat. Pukul dia bilang. Tapi masalah kita tengok dari hak saja. Umum saya jangan pakai udang waktu tu. Lepas tu Amal yang kapur kita ni. Kapur tu ada bukan 40 rumah tuan. Tahu aja. Dia setiap tahu bila tanya Iman, dia punya kadar dia makin kurang. Kurang. Apa dia kurang? Tak payah, pakai tak payah. Nikah tu baik. Sebab nak masuk perjalanan tu tak boleh masuk dengan kereta biasa lah. Keselamatan jalan tu, kalau malam-malam tu muncak 2 kali syahadat lah kena tu. Muncak tu apa kena malam tu pukul 10 balik. Terpaksa balik sebab ada audit di IDG. Sampai tengah bukit tu pukul 12 malam. Macam-macam bunyi. Jahat dah halal. Baik. Nak cerita ke apa tak boleh tanya. Tak tahu cerita ke apa tau. Nak cerita je. Penduduk di sana tuan-tuan, bila kita buat majlis tu ramai mari. Sambutan hebat. Sebab sekali-sekala tu
apalah sekali suasana agama itu suka tuan sekali dia lepas itu. Baik, kita tutup dulu tuan, sebab takut jadi terlalu masuk kan. Kita tutup dengan cerita. Cerita ni mana-mana masjid kali pertama orang yang cerita lah. Kali kedua tak payah, orang tahu dah. Kali pertama masuk apa cerita, tak kira mana pun. Di mana-mana pun cerita. Cerita tu kisah Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah Harun al-Rashid ni tuan, seorang yang ada ilmu hebat, tapi sifat dia suka minta nasihat pada orang. Walaupun dia ada ilmu hebat, tapi dia suka minta nasihat pada orang lain. Itu sifat ada ulama dulu tuan. Dia tidak rasa besar dengan diri dia dan ilmu dia. Dia jumpa dengan tuan Syekh, dia minta Syekh tu nasihatkan dia. Kata Syekh tu, innamal hayatid dunya la tazidu qimatuha illa bikatsin min al-ma. Kata Syekh, dia kata, wahai Khalifah Amirul Mukminin, kehidupan dunia ni tak lebih daripada segelas air atau sebotol air. Khalifah Amirul Mukminin tak faham, kamu cinta aku masuk sulam. Wahai Amirul Mukminin, andaikan Amirul Mukminin sesak di pada pasir, buat andaian sesak di pada pasir, terlalu dahaga sangat, kalau tak minum boleh mati. Kajian buat tuan kita ni, kalau boleh minum, kita boleh tahan 7 hari, minum saja, dia takkan mati. Kalau minum tak minum, minum akan mati. Tiba-tiba jumpa seorang peniaga air, ada jual air pun dia tutup pada pasir. Amir Mukminin beli tak air? Belilah. Bila nak beli, penjual itu kata, wahai Amir Mukminin, saya jual air segelas ni dengan harga separuh daripada harta kamu. Kamu nak beli tak nak? Kata Syekh, kamu beli tak? Beli Amir Mukminin, beli je. Biarlah separuh pun harga sangat ni. Beli. Habis separuh harta tu. Duit ke SB habis, duit benci habis, musik habis. SB habis, nak minum air segelas. Kata Syekh, kamu minum air. Dia buka gelas macam ni, pada minum tuan-tuan. Kamu nak minum air. Kalau sedar dah air. Minum tuan-tuan, habis gelas. Bila habis gelas, balik. Nak buang air tak boleh putus. Siapa ada pengalaman nak batu karat, tahu yang karangan. Sesa tuan-tuan. Amo pernah dulu sahabat tak boleh buang air, kena batu karat dan buang lupu. Sakit dari situ. Bila minum air tak boleh buang, kata Syekh, mu kena cari balik, jumpa balik penjual air. Mesti ada ubat. Sebab dia jual air. Pergi jumpa balik dia, kata penjual air tadi, saya ada ubat. Makan ubat ni, insya-Allah keluar balik air tu. Tapi harganya separuh daripada harta kamu yang kau beli tak beli? Beli sebab apa? Sebab sakit. Orang ada sakit, dia tak fikir pasal duit tuan. Dia akan habiskan duit dia. Dia akan beli semua. Cakap ubat apa, dia akan beli semua. Makan ubat tu tuan-tuan, keluarlah sebelah air. Sama seperti yang dia minum awal tadi. Pengajaran yang Syekh beritahu kepada Amirul Mukminin, kehidupan dunia ibarat sebelah air ni, intinya semua yang kita miliki itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Kalau manusia tidak serahkan segala harta benda apa yang ada kepada Allah, serah kepada manusia, apatah lagi kalau guna untuk kehidupan dunia semata-mata, kena ingat ma'indakum bil fadlu wa ma'indallahi bil barakah. Apa yang ada pada kamu, dia akan musnah bila-bila masa. Allah Ta'ala boleh ambil bila-bila masa harta yang ada pada kamu. Tetapi harta yang kamu infak, harta yang kamu buat kebaikan, yang itulah yang bersifat kekal di akhirat. Jadi nak beritahu kepada kita tuan-tuan, selagi mana Allah Ta'ala beri harta kepada kita, gunalah untuk kebaikan. Pergi umrah, pergi haji, sedekah, ulumat, anak yatim. Dan ada satu kebaikan yang kita buat, siapa pun tak tahu melainkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Harap-harap yang satulah yang menyelamatkan kita di akhirat. Yang lain tu takut tak ada ikhlas. Yang lain takut ada perasaan riak. Satu amalan yang kita buat
isteri pun tak tahu, suami pun tak tahu, anak kita dengan Allah SWT. Harap-harap kalau orang tak terima naik terima dari satu Allah. Sebab apa? Kita nak masuk syurga bukan melalui mana, kita nak masuk melalui rahmat Allah. Rahmat Allah Ta'ala mesti melalui perantaraan amanah. Ada satu amalan yang kamu buat secara ikhlas yang kamu terima, masuk dalam syurga. Tuan-tuan mendengarkan kisah makan minum anjing kan, baca bunyi angin dalam surah Bukhari semua. Dia dapat masuk syurga setelah dia beriman dan bertaubat kepada Allah. Nak faham ayat tu? Namun pelacur pun pergi minum angin hari-hari kan. Nak masuk syurga, dia beriman, dia bertaubat kepada dosa dia. Asbab beri makan binatang tadi buat baik, buat ihsan kepada binatang. Allah Ta'ala dah tahu, Allah Ta'ala pilih dia dapat syurga Allah SWT. Tapi ada yang kucing tuan-tuan, dia tak biarkan kucing tu keluar pada umur dia. Kucing tu nak makan tak boleh, makan dia tak tinggal, mati kucing. Padahal dia seorang ahli ibadah, Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka. Sebab tidak ada sifat ihsan kepada binatang. Cukup sekolah dulu untuk mana ni tuan-tuan. Minta maaf kalau terlebih terpanjang. Nonton ada 4 bulan lagi tersambung pula tahun-tahun punya pula. Jika diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekolah dan minta maaf kalau ada salah silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.